Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nabila Atira binti Muhammad Nasuha, memegang nombor kad matrik D2020109384. Hari ini saya akan membentangkan kertas projek tahun akhir saya yang bertajuk Keberkesanan Pembelajaran Berasaskan Video Animasi Mempengaruhi Minat, Motivasi dan Prestasi Pelajar Ekonomi Tingkatan 4. Berikut merupakan abstrak bagi projek tahun akhir saya. Sebagai pengenalan, penggunaan ICT berupaya membantu serta memudahkan guru untuk mengajar dan mewujudkan persekitaran di mana pelajar boleh belajar secara kritis, interaktif, menarik, tidak membosankan dan lebih cekap. Oleh itu, guru perlulah kreatif dalam mereka bentuk pembelajaran agar menjadi lebih menarik dan mudah difahami oleh pelajar. Kaedah konvensional yang digunakan pada ketika dahulu, iaitu seorang guru mengajar dengan kaedah chalk and talk, adalah jauh berbeza dengan kaedah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru pada era kini yang memerlukan seorang guru menyediakan bahan bantu mengajar yang mempunyai unsur teknologi. Sehubungan dengan itu, ramai juga guru yang telah meyakini bahawa betapa pentingnya penggunaan video semasa proses PDPC dalam menarik minat serta meningkatkan motivasi dan juga kefahaman pelajar terhadap mata pelajaran ekonomi. Oleh itu, video animasi boleh menjadi kaedah alternatif yang boleh digunakan oleh guru bagi menyampaikan bahan pembelajaran agar menjadi lebih menarik dan efektif. Bagi penyataan masalah dalam kajian ini pula ialah, walaupun mata pelajaran ekonomi sekian lama telah diperkenalkan, namun disebabkan peredaran semasa, masih terdapat banyak cabaran yang dihadapi oleh para guru dalam menyediakan bahan bantu mengajar yang bersesuaian agar pelajar berminat dan memahami hasil pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sepanjang sesi PDPC berlangsung. Realitinya, tahap pendidikan masih menunjukkan kualiti pembelajaran yang rendah. Kualiti pembelajaran yang rendah kebanyakannya disebabkan oleh penurunan minat dan motivasi pembelajaran pelajar. Pelajar juga kurang meminati subjek ekonomi asas kerana terlalu banyak teori dan formula yang perlu dihafal serta proses pembelajaran yang dijalankan masih menggunakan kaedah tradisional dan membosankan. Dan yang ketiga adalah pelajar juga kurang memahami kerana mereka tak dapat bergiat aktif apabila subjek ekonomi diterangkan 100% oleh guru. Okey, objektif bagi kajian ini terdapat 5 objektif. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti sama ada pembelajaran dan pemudacaraan menggunakan video animasi dapat meningkatkan tahap prestasi pelajar terhadap mata pelajaran ekonomi tingkatan 4. Objektif yang kedua ialah bagi mengenal pasti sama ada pembelajaran dan pemudacaraan menggunakan video animasi dapat meningkatkan tahap minat pelajar terhadap mata pelajaran ekonomi tingkatan 4. Objektif yang ketiga ialah mengenal pasti sama ada pembelajaran dan pemudacaraan menggunakan video animasi dapat meningkatkan tahap motivasi pelajar terhadap mata pelajaran ekonomi tingkatan 4. Objektif yang keempat ialah bagi mengenal pasti hubungan tahap prestasi pelajar dalam mata pelajaran ekonomi tingkatan 4. Dan objektif yang kelima iaitu yang terakhir ialah bagi mengenal pasti hubungan antara motivasi dan tahap prestasi pelajar dalam mata pelajaran ekonomi tingkatan 4. Seterusnya ialah reka bentuk kajian. Bagi pendekatan kajian, pengkaji menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kaedah tinjauan. Kaedah tinjauan dilaksanakan dengan menggunakan set borang soal selidik kerana ia didapati bersesuaian dengan jumlah sampel yang ramai. Bagi soal selidik dan ujian penilaian pula, responden kajian terdiri daripada pelajar yang sedia ada di dalam kelas-kelas tertentu di mana pelajar akan didedahkan dengan teknik pengajaran berasaskan video animasi pada set induksi sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Intervensi yang dilakukan terhadap pelajar melibatkan sesi pengajaran selama 2 masa pengajaran ataupun 1 jam bagi setiap kelas. Seterusnya bagi analisis data pula, data yang dikumpul akan dianalisis menggunakan pakej statistik untuk sains sosial atau SPSS. Data juga diukur secara analisis deskriptif dan juga analisis inferensi.
Seterusnya, saya akan terangkan tentang populasi dan persempelan. Bagi populasi, menurut portal rasmi sekolah menengah tersebut, jumlah keseluruhan pelajar tingkatan 4 pada tahun 2023 adalah seramai 232 orang dengan jumlah kelas sebanyak 8 buah kelas. Justru itu, sekolah ini mempunyai 3 buah kelas yang menawarkan mata pelajaran ekonomi yang terdiri daripada 85 orang pelajar dan kesemua daripadanya terpilih menjadi sampel bagi kajian yang dijalankan. Bagi teknik persempelan pula, dalam kajian ini, kelas yang terlibat merupakan kelas sedia ada yang ditentukan oleh pihak sekolah. Sampel yang terpilih dalam kajian ini juga terdiri daripada 85 orang pelajar tingkatan 4 yang mengambil mata pelajaran ekonomi pada tahun 2023. Sampel kajian adalah terdiri daripada 53 orang pelajar perempuan dan 32 orang pelajar lelaki. Responden dalam kajian terdiri daripada pelajar yang mempunyai pelbagai kecerdasan dan berbilang kaum. Bagi instrumen kajian pula, pengkaji menggunakan dua jenis instrumen iaitu ujian pencapaian dan juga borang soal selidik. Bagi ujian pencapaian, ujian dijalankan dalam dua peringkat iaitu ujian pra dan juga ujian pasca. Ujian pra dijalankan semasa pembelajaran masih menggunakan kaedah tradisional, manakala ujian pasca pula dijalankan selepas pelajar selesai menjalani proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan video animasi pada set induksi. Soalan-soalan ujian adalah dirujuk daripada beberapa buku rujukan untuk dijadikan instrumen. Item-item ujian ini juga adalah berdasarkan kepada Sukatan Pembelajaran Ekonomi Asas KBSM tingkatan 4. Ujian penilaian ini terdiri daripada 20 item jenis aneka pilihan dan masa yang diperuntukkan bagi ujian ini adalah 30 minit. Bagi borang soal selidik pula, borang soal selidik berbentuk Google Form untuk mendapatkan data yang diperlukan daripada responden. Soal selidik ini bertujuan untuk meninjau minat, motivasi serta tahap prestasi pelajar selepas selesai sesi intervensi. Borang soal selidik yang digunakan dalam kajian ini mengandungi 3 bahagian yang dibina mengikut kesesuaian objektif kajian. Skala Likert 1 sehingga 5 juga digunakan. Seterusnya adalah kajian rintis. Kajian rintis telah dijalankan dengan melibatkan sampel seramai 30 orang pelajar tingkatan 4 di salah sebuah sekolah menengah pilihan pengkaji yang terletak di Port Dickson. Seramai 9 orang pelajar lelaki dan 21 orang pelajar perempuan terlibat dalam kajian rintis ini. Ciri-ciri sampel kajian adalah sama dengan ciri-ciri kumpulan sebenar yang digunakan dalam penyelidikan. Item kebolehkepercayaan soal selidik dalam kajian rintis ini ditentukan oleh penggunaan model Crowbench Alpha yang tergandung dalam perisian SPSS versi 2.0. Berikut merupakan nilai kebolehpercayaan Crowbench Alpha bagi setiap item soal selidik. Bagi pemboleh ubah minat, Crowbench Alpha yang didapati adalah 0.92, bagi motivasi adalah 0.90 dan bagi prestasi pula adalah 0.88. Berikut merupakan dapatan kajian bagi bahagian A dalam borang soal selidik. Antaranya ialah taburan responden mengikut jantina iaitu 32 orang lelaki dan 53 orang perempuan. Seterusnya adalah responden mengikut bangsa dan peratusan responden mengikut keputusan peperiksaan pertengahan tahun. Seterusnya adalah bagi dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama adalah bagi menjawab persoalan yang pertama. Persoalan pertama kajian ialah, adakah pembelajaran dan pemudahcaraan menggunakan video animasi dapat meningkatkan tahap prestasi pelajar terhadap mata pelajaran ekonomi tingkatan 4? Analisis deskriptif digunakan bagi aspek tahap prestasi melalui ujian ANOVA. Pengkaji menggunakan ujian ANOVA untuk melihat sebarang perbezaan dalam hasil pembelajaran antara kumpulan yang terdedah kepada dua kaedah pembelajaran yang berbeza. Ujian pra menggunakan kaedah pembelajaran secara tradisional, manakala ujian pasca pula menggunakan kaedah pembelajaran menggunakan video animasi. Berikut merupakan keputusan ANOVA pencapaian pelajar ekonomi tingkatan 4 antara pembelajaran tradisional dan juga pembelajaran berasaskan video animasi.
Hasil dapatan menunjukkan kesan yang signifikan ke atas skor P yang lebih daripada 0.001 yang kurang tahap keyakinan daripada 0.05. Hal ini sekaligus memberi makna bahawa terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor ujian pasca yang boleh dikaitkan secara langsung dengan pembelajaran yang digunakan. Hal ini menunjukkan yang kedua-dua pembelajaran tersebut mempunyai efektif yang berbeza. Seterusnya, pengkaji juga menggunakan analisis deskriptif kekerapan dan peratusan bagi aspek prestasi, juga bagi menjawab persoalan yang pertama. Hasil kajian mendapati, analisis deskriptif bagi aspek tahap prestasi mempunyai skor min purata yang tinggi bersamaan dengan 4.45 dan sisihan piawai iaitu 0.495. Dapatan ini menunjukkan bahawa pelaksanaan kaedah pembelajaran menggunakan video animasi memberi kesan kepada aspek tahap prestasi murid kerana skor min adalah pada tahap yang tinggi. Selain itu, skor min bagi setiap soalan bagi aspek tahap prestasi juga turut menunjukkan min berada dalam skor min yang tinggi. Seterusnya, dapatan kajian bagi menjawab persoalan yang kedua adalah melibatkan aspek minat. Hasil dapatan mendapati analisis deskriptif bagi aspek minat memperoleh skor min purata yang tinggi bersamaan dengan 4.40 dan sisihan pihak Y sebanyak 0.484. Dapatan ini menunjukkan bahawa pelaksanaan kaedah pembelajaran menggunakan video animasi memberikan kesan kepada aspek minat murid kerana skor min adalah pada tahap yang tinggi. Selain itu, skor min bagi setiap item dalam aspek minat ini juga turut menunjukkan min berada dalam skor min yang tinggi. Bagi dapatan kajian untuk menjawab persoalan yang ketiga, pengkaji menggunakan analisis deskriptif kekerapan dan peratusan bagi aspek motivasi. Hasil dapatan mendapati analisis deskriptif bagi aspek motivasi memperoleh skor min purata yang tertinggi bersamaan dengan 4.44 dan sisihan piawai sebanyak 0.479. Dapatan ini menunjukkan bahawa pelaksanaan kaedah pembelajaran menggunakan video animasi memberikan kesan kepada aspek motivasi murid kerana skor min adalah pada tahap yang tinggi. Selain itu, skor min bagi setiap item dalam aspek motivasi ini juga turut menunjukkan min berada dalam skor min yang tinggi. Bagi persoalan yang keempat, ialah adakah terdapat hubungan antara minat dengan tahap prestasi pelajar selepas pelaksanaan pembelajaran berasaskan video animasi? Satu jenis analisis inference digunakan untuk menganalisis data-data yang diperoleh iaitu analisis korelasi person. Analisis korelasi person ini digunakan untuk menjawab sama ada hipotesis yang dinyatakan adalah signifikan ataupun sebaliknya. Analisis dalam bahagian ini juga untuk mengkaji objektif kajian yang keempat, iaitu mengenal pasti hubungan antara tahap minat pelajar selepas pelaksanaan pembelajaran berasaskan video animasi dengan tahap prestasi pelajar dalam mata pelajaran ekonomi tingkatan 4. Tahap prestasi pelajar juga diukur dengan menggunakan keputusan peperiksaan pertengahan tahun. Hipotesis HO1 iaitu tahap prestasi pelajar tidak mempunyai hubungan signifikan dengan minat pelajar selepas pelaksanaan pembelajaran berasaskan video animasi. Berikut merupakan dapatan kajian bagi menjawab persoalan yang keempat. Menurut analisis korelasi person, nilai-nilai ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang positif yang signifikan antara minat dan tahap prestasi pelajar selepas menerapkan pembelajaran berasaskan video animasi di dalam bilik darjah. Maka, tolak HO1 yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara minat dengan tahap prestasi. Secara kesimpulannya, tahap prestasi pelajar mempunyai hubungan yang tinggi dengan tahap minat pelajar selepas penerapan pembelajaran berasaskan video animasi di dalam bilik darjah. Kita teruskan kepada persoalan yang kelima. Persoalan kelima kajian adalah adakah terdapat hubungan antara motivasi dengan tahap prestasi pelajar selepas pelaksanaan pembelajaran berasaskan video animasi? Analisis dalam bahagian ini juga mengkaji objektif kajian yang kelima iaitu mengenal pasti hubungan antara tahap motivasi pelajar selepas pelaksanaan pembelajaran berasaskan video animasi dengan tahap prestasi pelajar dalam mata pelajaran ekonomi tingkatan 4. Tahap prestasi pelajar juga diukur dengan menggunakan keputusan peperiksaan pertengahan tahun.
Hipotesis O2 digunakan iaitu tahap prestasi pelajar tidak mempunyai hubungan signifikan dengan motivasi pelajar selepas pelaksanaan pembelajaran berasaskan video animasi. Berikut merupakan dapatan kajian bagi persoalan yang kelima. Menurut dapatan kajian, menerusi ujian pekali korelasi persen, nilai-nilai ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi dengan tahap prestasi pelajar selepas menerapkan pembelajaran berasaskan video animasi di dalam bilik darjah. Maka, tolak hipotesis HO2 yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan tahap prestasi. Secara kesimpulannya, tahap prestasi pelajar mempunyai hubungan yang tinggi dengan tahap motivasi pelajar selepas penerapan pembelajaran berasaskan video animasi di dalam bilik darjah. Secara kesimpulannya, kajian ini memberikan gambaran yang jelas tentang kesan positif penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan video animasi terhadap minat, motivasi dan juga tahap prestasi pelajar ekonomi tingkatan 4. Kaedah ini juga membuka ruang kepada pelajar untuk membincang dan menggalakkan pelajar berfikir dengan lebih kritikal dalam menyelesaikan masalah-masalah lebih-lebih lagi apabila video animasi digunakan dan dipelbagaikan dalam bentuk kuis, podcast, teka-teki dan banyak lagi. Hal ini bermakna bahawa komunikasi dua hala juga dapat berlaku dalam komponen multimedia. Oleh itu, guru memainkan peranan yang amat penting dan harus menjadi lebih cekap dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran agar mereka dapat meningkatkan minat dan motivasi pelajar untuk belajar dengan lebih banyak lagi yang akhirnya boleh membawa kepada peningkatan tahap prestasi pelajar dalam satu mata pelajaran itu sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.